Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat muka surat 98 di tengah-tengah. Masih lagi membicarakan dua sifat untuk mendidik hati-hati kita supaya hampir kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah. Bahagian yang kedua daripada sifat ar-raja. Ar-raja'u maknanya melazimkan diri kita supaya sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Minggu lepas telah dibicarakan dengan ada sifat raja membiasakan diri kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan rasa seronok untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang hari ini kita nak sambung ni, dengan adanya sifat sentiasa kita berharap kepada Allah sehingga menimbulkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa supaya memudahkan atasmu menanggung kepayahan yang berat dan kesukaran ketaatan kita kepada Allah. Itu yang kedua. Maknanya
Kalau kita ada sentiasa mengharapkan pertolongan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun benda tu berat, kita sanggup untuk menanggung dia. Maknanya sanggup untuk kita melakukannya. Kerana pengharapan kita ialah mudah-mudahan esok Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam golongan ahli syurga. Maka sanggup kita melakukan dengan pelbagai ibadah. Itu maknanya. Sanggup kita menanggung. Sebagai contoh, kita dah berpuasa Ramadan sebulan, sama ada 29 hari ataupun 39 hari ataupun 30 hari. Kemudian datang hadis kata, barang siapa yang berpuasa 6 hari diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka diberikan ganjaran pahala seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Itu ganjaran dia. Maka rajin orang nak buat untuk berpuasa 6. Itu contoh. Dan kita kiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sembahyang sunat syuruk, sembahyang sunat duha, sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum Jumaat, qabla Jumaah, 4 rakaat ba'da Jumaah. Kerana disebut kepada kita, barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, kata Ummu Habibah, apabila dia dengar Nabi berkata sedemikian, Ummu Habibah tak pernah tinggal. Kerana apa? Mudah-mudahan, dia kata, orang yang melakukan ibadah tersebut terdinding ia, lepas ia daripada neraka jahanam. Jadi orang buat. Itu yang dikatakan, supaya memudahkan atasmu menanggung kepayahan yang berat dan kesukaran untuk taat kepada Allah. Itu sebabnya kita lawan hawa nafsu kita. Kita datang juga untuk salat subuh berjamaah. Kerana apa? Besar ganjaran pahala dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengetahui akan barang yang dituntutnya, ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengetahui akan barang yang dituntut, kita mengerjakan suruhan Allah untuk mendapat mardhatillah, keredaan Allah. Maka mudah atasnya barang yang dibuangkan yang indah-indah padanya. Maknanya apabila kita menuntut keredaan Allah, yang indah-indah, apa maknanya yang indah-indah? Yang melekakan kita, yang menyenangkan kita, sanggup kita tolak, sanggup kita buang. Tidak akan sedap ujung minggu ni kalau kita tidur, tuan-tuan.
sampai pukul 10 pagi, pukul 11 pagi kan sedap. Kalau hari lain kena bangun awal sebab nak bekerja. Hari Sabtu tak bekerja, hari Minggu tak bekerja. Alangkah sedapnya kita tidur. Tetapi kita tolak semua. Kita tolak mimpi-mimpi yang indah itu. Di saat nak habis subuh lagi sedap mimpi. Macam-macam mimpi. Mimpi jadi orang kaya lah, mimpi jadi raja sehari lah. Tapi kita tolak semua tu. Kita lawan semata-mata kerana apa dia kata? Kerana kita tuntut mardhatillah. Engkau lawan hawa nafsu engkau. Itu maknanya. Maka mudah atasnya barang yang dibuangkan yang indah-indah padanya. Dan barang siapa yang membaikkan baginya sesuatu, dia baikkan dirinya. Bagaimana nak baikkan dirinya? Dia hampir dengan Allah. Banyak dia zikrullah. Banyak dia mengingati Allah untuk membaikkan dirinya. Dan gemar ia padanya akan sebenar-benar gemar. Maknanya seronok dia beribadah. Macam tuan-tuan datang untuk tuntut solat subuh berjamaah, besar ganjaran pahala. Lepas tu tuan-tuan gemar nak dapatkan sedikit ilmu dalam kuliah subuh. Tuan-tuan sanggup tunggu. Kalau tuan-tuan tak gemar, tuan-tuan akan keluar dah. Berebut bangku dekat warung tu. Kalau lewat kan takut tak tempat. Tapi oleh kerana cinta kerana ilmu, hendak dapatkan sesuatu, sanggup tunggu. Walaupun selalu saya kata nafsu kita sanggup tunggu. Dulu kita tunggu kerana lepas tu ada minum-minum, makan-makan. Sekarang ni tak ada dah. Ada orang tanya bila ada minum-minum, tanya dia tang kuasa. Jangan tanya saya. Kalau ada minum-minum lagi seronok. Kuliah subuh ada kambing golek, Allahu akbar. Contoh. Jadi maknanya dia kata sebenar-benar gembar dan ditanggungnya akan kepayahan dan tiada dihiraunya dengan barang yang jatuh atasnya daripada kepayahan. Maknanya segala perkara yang menghalang dia, yang melintang, yang boleh menghalang dia untuk datang ke masjid, untuk solat berjamaah, untuk kuliah subuh, semua dia lawan. Kerana apa? Datang perasaan zub untuk beribadah. Kan dalam orang bercinta, tuan-tuan, oleh kerana dia bercinta, terlalu sayang, terlalu seronok, sehingga sanggup berkata, lautan api sanggup ku renangi embuh. Nak lawan kain selimut pun tak mampu. Lautan api sanggup ku renangi kerana cintaku padamu. Bohong. Ada pula yang kata sanggup mati bersama. Bohong. Kalau dia mati, alhamdulillah. Lebih-lebih lagi yang mati itu dah tua dah. Inilah peluang aku, kata dia. Bohong. Jadi maknanya kalau datang seumpama itu, tuan-tuan, dia kata ditanggungnya akan segala kepayahan dan tiada dihiraunya dengan barang yang jatuh atasnya daripada kepayahan. Walaupun susah, walaupun hujan, datang juga.
Selagi mampu dia bergerak, bak orang pepatah kata, walaupun merangkak, nak pergi juga. Tengok dulu zaman dulu, nak tengok wayang pacak tu. Wayang pacak tu. Sanggup pikul gulung tika bawa. Awal-awal lagi dah sepacak, kenapa wayang pacak? Sanggup jauh jalan kaki kerana seronok sangat nak tengok wayang pacak. Nak tengok wayang, panggung wayang payah nak dapat. Tengok wayang pacak jadilah, dia pacak situ pun jadilah, asal dapat tengok. Sampai macam tu. Dan walaupun dia kata dengan belanja, terpaksa mengeluarkan duit. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau orang cintakan ilmu, cintakan untuk beribadah, ke mana sahaja ada, walaupun keluar duit sedikit, tak apa. Itu maknanya. Dan barang siapa kasih akan seseorang sebenar-benar kasih, tengok dia nak cerita, niscaya ditanggungnya akan percubaannya hingga dia dapatinya dengan demikian percubaan itu berbagai-bagai daripada kelezatan. Maknanya kalau dia dah kasih kepada seseorang, dia dah sayang kepada seseorang, sehingga apa saja percubaan sanggup dilalui. Dia tak kata apa. Macam kita lah dulu kan, masa baru-baru kahwin, kerana seronok sangat, pasangan kita kentut, berdebu kentut, kita tak kata apa. Busuk ke bangdak wangi lebih harum daripada bau kasturi. Bohong. Cuba sekarang dah tua-tua ni, runtuh kelambu di kerja, nak marah sangat. Awak ni tak ada kerja lain nanti, kentut aja. Kalau wangi tak bersalah, ini bau petai ada, bau kedas ada, bau jering ada. Tengok dia nak marah lah tu. Lain kali kalau awak suka nak terkentut, jangan tidur. Awak tidur dalam store sana. Dia nak marah lah tu. Masa muda-muda itu dia nak cerita. Pengarang, pandai ke pengarang kitab ni cerita. Maknanya kalau dah suka kepada seseorang, apa sahaja sanggup ditanggung percubaan itu. Kerana untuk menikmati pelbagai kelazatan. Sebagai contoh dia kata, tiadakah engkau lihat orang yang berkehendakkan akan madu, tiada dipikirnya akan digigit lebah, kerana ingat daripada manisnya madu. Tengok madu punya hal, sanggup digigit lebah, apa lagi bermadu punya hal, lagi hebat. Kalau madu sanggup digigit lebah, apa lagi nak bermadu. Sanggup segala-galanya. Allahu Akbar. Tiadakah engkau lihat orang yang berkehendakkan akan madu, tiada dipikirkan akan digigit lebah kerana ingin daripada manis madu. Dan orang yang mengambil upah, tiada dihiraunya naik tangga yang tinggi-tinggi serta menanggung yang berat-berat sepanjang harinya pada waktu yang sangat panas yang panjang harinya. Kerana apa? Kerana ingat ia daripada ambil upah 2 dirham pada petang-petang. Kerana sekadar nakkan 2 dirham,
Contoh sekarang ni tuan-tuan, dalam keadaan orang memerlukan duit, apa sahaja yang boleh jadi duit, semua dia buat. Kerana di saat ini orang memerlukan duit. Kalau lemah iman kita, itu yang habis hak orang lain. Besi penutup longkang pun habis. Kerana apa? Di saat orang memerlukan. Contohnya macam itu. Allah. Semata-mata dia kata upah 2 dirham pada petang-petang. Sanggup tengah hari panas terik tu memanjat kerana sekadar nak dapatkan upah ataupun sekadar untuk sesuap nasi. Allah. Kita kadang-kadang sedih, tuan-tuan. Itu sebabnya Nabi ajar, kalau orang ada datang minta sedekah, jangan engkau hampakan. Kalau dia tak susah, dia tidak datang, berilah yang termampu. Paling tidak segelas air sejuk. Contohnya, kadang-kadang picit loceng rumah kita, minta tolong, berilah sekadar yang termampu oleh kita. Jangan kita hamburkan perkataan-perkataan yang kesat. Engkau ni tak ada kerja lain, asyik minta sedekah saja. Engkau ingat aku ni cop duit ke? Mulalah tu. Kalau rasa nak beri, beri. Kalau rasa tak ada, minta maaf lah, hari ni aku tak ada duit. Cakap terus terang, itu je. Kau carilah pada orang lain, hari ni aku tak ada duit. Kalau ada, berilah walaupun sedikit. Cakap dengan dia, banyak tak adalah, ini yang aku termampu hari ni, cukup. Kadang-kadang ada yang minta beri lebih, tak nak, saya nak 20 sen aja. Ada juga yang macam tu. Beri RM1 tak nak, pulang je balik, saya nak 20 sen aja. Tak apalah. Ada juga yang kadang-kadang bila kita beri dekut, ada juga macam tu. Kita bagi sikit, baik. Allah. Dan orang yang begitu juga orang yang buat bendang. Tadi orang yang hendakkan madu lebah, orang yang hendak sekadar 2 dirham. Ini dia beri contoh lagi. Dan orang yang berbuat bendang, tiada ia memikirkan dengan kepayahan panas dan mengerjakan payah-payah dan penat-penat sepanjang-panjang tahun. Kerana ingat ia, terfikir ia akan mengerat padi nanti dan dapat buahnya. Sampai macam tu. Sanggup dia bergelumang dengan lumpur, dengan pacat, dengan apa. Kerana apa? Dia tahu akhirnya nanti dia akan dapat menuai padi tersebut. Macam itulah pengharapan kita kepada Allah. Di dunia ini biarlah kita penat sedikit, sebab Nabi dah beritahu beramal ibadah ini memang penat. Tetapi Nabi kata kalau engkau mati besok, engkau akan berehat atau direhatkan bila dah mati. Masa kita hidup ni penat juga, tuan-tuan. Selalu saya kata penat. Daripada rumah nak datang ke masjid solat berjamaah, kemudian nak dengar kuliah subuh, penat. Dah 2-3 kali dah bersilang kaki, alih sana tak hilang kebas, alih sini tak hilang kebas. Tengok-tengok dah pukul 7. Bilalah ustaz ni nak berhenti ni? Mula nak. Kang aku nak makan telur goyang pun habis. Dia kata malah mulalah datang mereka-reka.
Memang penat. Tapi Nabi kata kalau engkau dah mati besok, engkau akan direhatkan ataupun engkau berehat. Itu sebabnya tuan-tuan, mana ada arwah yang di belakang tu datang, ada jumpa. Kalau jumpa khabar kat saya lah. Tak, malam tadi dia datang kuliah tak. Siapa dia? Hamba Allah tu datang. Ada duduk congkok. Itu orang yang bercakap tu siap-siap lah. Tak lama dia pula pergi. Tak ada. Mereka berehat di belakang tu. Duduk. Lebih-lebih lagi ahli ibadah. Tak ada apa nak buat kecuali orang yang derhaka dengan Allah. Maknanya mereka itu berehat. Sama ada dia berehat ataupun dia rehatkan oleh Allah. Tak payah lagi kau nak semayang. Begitu juga di syurga. Mereka nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba diizinkan oleh Allah. Semua mereka itu sujud kepada Allah. Maka Allah Taala kata, wahai Muhammad, sesungguhnya sekarang dah tidak ada lagi waktu untuk sujud kepada aku. Di dunia ya. Di syurga besok dah tak ada dah. Kau ambillah segala nikmat yang aku sediakan. Itu nak beri gambaran kepada kita, memanglah kita penat sedikit di dunia. Nak dapatkan ganjaran pahala lebih, kita bangun qiyamul lail. Apa saja yang mendatangkan kebajikan, ganjaran memang penat. Nak baca Quran pun penat tuan-tuan. Penat. Walaupun ganjaran dia besar. Alif Lam Mim. Nabi kata, aku tidak kata Alif Lam Mim itu satu huruf. Bahkan Alif itu satu huruf, Lam itu satu huruf, Mim itu satu huruf. Dan setiap satu huruf itu diberikan ganjaran pahala 10 kali ganda. Jadi apabila dia baca Alif Lam Mim aja dah dapat 30. Sedangkan dalam Al-Quran tuan-tuan ada berapa huruf? Allah. Kalau kita khatam Al-Quran tuan-tuan akan melalui dengan bacaan huruf-huruf dalam Al-Quran ada 323,015 huruf keseluruhan 30 juzuk Al-Quran. Ada 323,015 huruf seluruh Al-Quran 30 juzuk. Kalau tuan-tuan khatam satu huruf Alif diberikan ganjaran sebanyak 10 ganjaran. Kalau ada 323,015 huruf, berapa banyak? Itu baru sekali khatam. Itu sebabnya tuan-tuan, azamlah kita sekurang-kurangnya sekali khatam Al-Quran dalam setahun. Tak boleh setahun, 3 tahun sekali. Tak boleh 3 tahun sekali, 10 tahun sekali. Tak boleh 10 tahun, 20 tahun sekali khatam Al-Quran. Kalau tak boleh juga tak payah. Dah 60 tahun, dah 70 tahun umur, tak pernah khatam Al-Quran. Tak habis-habis, rugilah. Itu maknanya. Ganjarannya di akhirat besok. Baik. Demikian lagi hai saudaraku, segala orang yang beribadah yang mereka itu mempunyai ijtihad, diambilnya ingat mereka itu akan syurga di dalam elok kedudukannya. Allahu Akbar. Maka dia pun terbayang-bayang bagaimana yang saya beritahu dahulu telah
diberitahu kita melalui sam'iyat, pendengaran, seorang berada dalam syurga disediakan dengan 1000 makhdum yang akan berkhidmat kepada seorang khadam tadi. Maknanya seorang saja tuan-tuan, Allah Ta'ala sediakan 1000 khadam yang akan berkhidmat kepada dia. Bukannya 100, bukannya 10, 1000 orang, 1000 khadam yang muda-muda berkhidmat kepada setiap orang ahli syurga. Ini yang Allah Ta'ala sediakan. Contohnya lah tuan-tuan, 10 orang tugas untuk memicit kita. Seorang picit kepala, seorang picit lutut, seorang picit kaki. Tu baru tukang picit, 10 orang. Kemudian yang muda-muda pula tu yang tukang picit. Tak seronok tuan-tuan. Yang muda belia dia kata seperti kanak-kanak yang belum balik, muda. Belum picit dah hilang sakit dah sebab seronok. Cuba yang tua picit. Bukan bertambah elok, bertambah sakit. Tengok tuan-tuan. Itu baru di dunia. Itu yang kadang-kadang ada yang terlepas pandang, dapat bersalaman dengan artis. Ya Allah, seronoknya dia walaupun umur dah 65. Dalam sejarah aku, dia kata inilah pertama kali aku bersalaman dengan artis. Dia dapat bersalam tu tak basuh-basuh tangan. Walaupun COVID-19 kata rajin basuh tangan, aku tak nak basuh, sayang. Takut hilang bau dia. Allah Akbar. Sampai macam tu. Baik, disebut lagi. Ingat mereka itu akan syurga di dalam elok kedudukannya, kedudukan syurga. Dan berbagai-bagai nikmatnya syurga daripada mahligai dan bidadari dan makanannya dan minumannya dan persalinannya dan gelangnya dan berbagai-bagai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ahlinya syurga. Dipakaikan dengan mahkota daripada lu'lu'. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanan yang lazat-lazat, minuman yang lazat-lazat, tak terbayang oleh kita tuan-tuan. Kenikmatan syurga itu sendiri. Orang yang beriman akan masuk dalam Jannatu Adnin, syurga Adnin namanya. Tajri min tahtihal anhar, di bawah syurga itu mengalir sungai-sungai tuan-tuan. Bayangkan kita duduk dalam istana, bawah istana tu, bawah lantai istana tu mengalir air-air yang jernih yang nampak hingga ke dasar. Itu bau dunia. Seronok tak seronok? Ni syurga yang kita tak terbayang. Sehingga Tuhan kata khalidina fiha abada, engkau kekal buat selama-lamanya. Kita di dunia ni tuan-tuan, walaupun sehebat mana rumah kita, walaupun di bawah lantai rumah kita tu mengalir air-air yang berwarna-warni seronok, mati kita tuan-tuan, orang bungkus juga dengan kain kapan. Ingat. Orang akan usung kita ke tanah perkuburan walaupun merayu si mayat ini.
Wahai manusia, janganlah engkau bawa aku, janganlah engkau tinggalkan rumah aku, janganlah engkau tinggalkan harta aku. Merayu dia yang di atas kayu pengusung tu. Semua makhluk dengar rayuan mereka kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak mendengar rayuan si mayat ini. Kalau dengar tuan-tuan, tolonglah brother, janganlah bawa, umbankan aja. Siapa pula nak mikul, banyak nak cakap je. Tapi oleh kerana manusia dengan jin, maknanya hayawan, kucing ke apa ke, walaupun kucing pemeliharaan dia, dengar rayuan, tapi kucing ni tak boleh nak buat apa. Allahu Akbar. Orang akan bawa juga, orang akan masuk ke lubang gelap, orang akan kambos, orang akan henyak-henyak juga kita tuan-tuan. Akhirnya ditinggalkan kita keseorangan. Kena ingat. Tetapi dalam syurga, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya buat selama-lama abada, kata Tuhan. Dalam syurga Jannatu Adn. Tak ada ke tuan-tuan? Tetapi oleh kerana sifat manusia hanya digambarkan melalui pendengaran, payah orang nak percaya. Dah digambarkan dengan penglihatan pun orang tak percaya lagi. Apa contohnya? COVID-19 ni puluhan ribu mati. Nampak depan mata dia. Bagaimana dahsyatnya. Tapi orang masih lagi tak sedar, masih lagi derhaka kepada Allah. Walaupun di depan mata dia. Macam orang buat motor laju-laju lah. Dia nampak orang tu aksiden, pecah kepala dia. Tapi dia laju juga. Nak buat macam mana? Itu disebut di sini. Baik sedikit lagi. Dan berbagai-bagai yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi ahlinya syurga. Mudah atas mereka itu barang yang ditanggung daripada kepayahan di dalam mengerjakan ibadah, atau barang yang luput akan mereka itu daripada dunia, daripada kelazatan dunia, daripada kenikmatan dunia, atau barang yang tercapai akan mereka itu dari kemudaratan dan kepayahan. Maknanya dia hendakkan syurga itu dia tolak. Segala kepayahan sanggup dia harungi. Yang selalu saya buat contoh. Kajian kita mengerjakan wa'amilus salihat, kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja yang baik, dinilai oleh Allah. Amalan-amalan yang sunat dinilai oleh Allah. Apabila seseorang itu ditimbang, dihisab oleh Allah pada mizan Allah, berat kepada syurga, dipersilakan. Itu pun nak meniti titian siratal mustaqim, Nabi berdoa lagi supaya selamat. Apa kata Nabi? Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Nabi berdoa, ya Allah, selamatkanlah dia masuk ke syurga, ya Allah. Itu yang ahli syurga, yang berat kepada kebajikan, yang berat kepada derhaka neraka. Ini yang timbang ini sama-sama berat. Kebajikan dengan kemaksiatan sama berat. Orang ni dikeluarkan dulu. Dah habis dua kumpulan ni, sama ada ahli syurga, ahli neraka, ditimbang balik. Maka ketika itulah Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat,
si fulan ini ada tak mengerjakan ibadah-ibadah sunat semasa di dunia? Malaikat kata ada. Buat mari. Nak ditimbang untuk supaya menjadi berat timbangan. Itu sebabnya dituntut amanu dengan wa amilu salihan ini berpisah tiada. Orang beriman kemudian mengerjakan perkara-perkara yang baik. Kerana apa? Dia boleh mendatangkan ganjaran pahala. Baik. Telah dihikayatkan bahawasanya seorang sahabat bernama Sufyan Al-Thawri rahimallahu ta'ala anhu berkata, sikit lagi tu nanti Pak berhenti. Berkata mereka itu, barang yang ada mereka itu melihat akan takutnya Sufyan Al-Thawri dan bersungguh-sungguh ia dan hina kelakuannya, maka berkata mereka, hai guru kami, jikalau engkau kurangkan daripada bersungguh-sungguh ini, niscaya tercapai kehendak kamu jua insya-Allah. Maknanya telah diceritakan sahabat bernama Sufyan Al-Thawri ini bagaimana dia, sifat dia rasa takut sangat. Itu sebabnya ada sentiasa kita menanam perasaan takut. Takut kita nak mengumpat orang, besok terjelir lidah kita, kita gunting. Takut kita nak menerima rasuah, takut kita nak makan harta anak yatim, takut kita nak makan harta yang kita curi. Semuanya itu telah digambarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Mi'raj. Jadi takut. Itu sebabnya kita tak berani, tuan-tuan. Itu sentiasa ada perasaan rajak. Ini yang diceritakan bagaimana Sufyan Al-Thawri sehingga bersungguh-sungguh dan hina kelakuannya. Maknanya dia bersungguh-sungguh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga perbuatan dia itu seolah-olah hina. Kerana apa? Dia merasakan diri dia takut kepada Allah. Macam kita, tuan-tuan, oleh kerana kita sedar kita ni hamba Allah, sanggup kita meletakkan dahi kita yang mulia ini ke tempat yang kita pijak-pijak. Kita hinakan diri kita kerana apa? Aku tahu aku ini hamba Allah. Arrafallahu arrafa nafsahu. Nak kenal Allah, kenal diri engkau. Dalam ilmu akidah, bagaimana nak kenal diri engkau? Iaitu engkau ni hamba. Bila Tuhan suruh warka'u wasjudu, buat. Kalau engkau nak kenal Allah. Tapi orang payah nak kenal Allah. Dia nak kenal diri dia macam mana? Arrafallahu arrafa nafsahu. Nak kenal Allah, kenal diri dia. Oh, rupanya aku ni manusia, ibadullah, hamba Allah. Bila kenal aku ni hamba, barulah aku rasa aku nak taat. Kerana apa? Besok dapat ganjaran dia. Kemudian dia kata, jikalau engkau kurangkan daripada bersungguh-sungguh ini, niscaya tercapai kehendak kamu juga insya-Allah. Mudah-mudahan. Itu sebabnya ada sentiasa perasaan rajak. Yang kita rajak kita kepada Allah apa? Tak putus-putus kita berdoa. Idfa'anna min kulli bala. Jauhkanlah kami ya Allah daripada bala wal waba wal fahsya wal munkar. Tak putus-putus kita berdoa. Kerana apa? Kita nak mengharapkan kepada Allah. Dijauhkan kita daripada segala penyakit, daripada segala wabak, daripada segala bala, daripada segala perkara-perkara yang keji. Dan sentiasa kita mohon kepada Allah. Jadi cukuplah setakat itu. Mudah-mudahan ilmu kita dia berkasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma afina fi badadina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzu bika bi kalimatika tammati kulliha min ar-rihil ahmar wa min ad-da'il akbar bin nafsi wad dami wal lahmi wal 'azmi wal juludi wal 'uruqi. Subhanaka idza qadaita amran an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.